Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu kampung baru masih lagi panas, walaupun Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor, sudah bertitah berkait dengan isu kampung baru. Baginda bertitah berkaitan pembangunan di Kampung Sungai Baru. Baginda menyatakan baginda tiada halangan, bahkan menyokong pembangunan. Yang penting kesejahteraan dan kepentingan Melayu diutamakan. Itu titah ucapan Kebawah Duli Maha Mulia Sultan Selangor. Tetapi macam biasalah, apa saja yang boleh ditunggang oleh pembangkang maupun orang-orang yang masih menggunakan isu Kampung Sungai Baru, mereka akan guna. Termasuklah titah Sultan Selangor. Dah hilang akalkah mereka semua ni? Dah hilang modalkah mereka semua ni? Sampaikan ucapan titah Kebawah Duli Maha Mulia Sultan Selangor pun dispin habis-habisan. Bila PMX keluarkan kenyataan pandangan baginda Tuanku Selangor selari dengan kerajaan, tiba-tiba pembangkang tuduh Perdana Menteri ke-10 spin. Pembangkang cuba mempolitikkan kenyataan tuanku seolah-olah tidak menyokong pembangunan semula Kampung Sungai Baru, sehingga tuanku terpaksa memberi tafsiran. Baginda tuanku hanya menzahirkan pandangan mengenai sejarah, masa depan dan hala tuju yang merangkumi keseluruhan kawasan Kampung Baru. Baginda Tuanku Selangor tidak menyentuh langsung mengenai isu pembangunan semula tanah di Kampung Sungai Baru yang sedang tular. Inilah yang paling menyebalkan kita semua, yaitu lain yang orang cakap, lain yang dia spin. Tuanku jelas-jelas menyatakan perkara tentang pandangan mengenai sejarah, masa depan dan hala tuju merangkumi keseluruhan kawasan Kampung Sungai Baru. Kawasan Kampung Baharu. Baginda Tuanku Selangor tidak menyentuh langsung isu pembangunan semula tanah di Kampung Sungai Baru yang sedang tular. Baginda Tuanku hanya bercakap keseluruhan kawasan Kampung Baharu yang ada. Jadi sebelum itu kita lihat dulu, ini surat daripada kenyataan akbar Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Bayangkan, sampai Sultan pun mengeluarkan kenyataan gara-gara kena spin. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Lalu penyakit yang tidak sembuh itu berakar, bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Lalu kita kena penyakit dan tidak sembuh-sembuh daripada penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, apabila imun badan kita sudah jadi bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang bertindak menghapuskan penyakit yang berakar di dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit itu sudah dihapuskan oleh imun badan kita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan terapi imun Transfer Factor for Life ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Dalam kenyataan akbar Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Baginda telah menyatakan, merujuk kepada kenyataan akbar Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bertarikh 18 September tahun 2025. Baginda hanya menzahirkan pandangan mengenai sejarah, masa hadapan dan hala tuju yang merangkumi keseluruhan Kampung Baharu, Kuala Lumpur.
Baginda tidak menyentuh secara langsung mengenai isu pembangunan semula tanah di kampung Sungai Baru yang sedang tular. Itu adalah kenyataan rasmi akbar daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sekali lagi dinyatakan, Baginda hanya menzahirkan pandangan mengenai sejarah, masa hadapan dan hala tuju yang merangkumi keseluruhan kawasan Kampung Baharu Kuala Lumpur. Dan Baginda tidak menyentuh secara langsung mengenai isu pembangunan semula tanah di Kampung Sungai Baru yang sedang tular. Diharapkan kenyataan media daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ini merungkai segalanya, menutup mulut yang jahat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah kehebatan dan kebijaksanaan sebenar Anwar Ibrahim yang tidak dimiliki oleh pemimpin Perikatan Nasional. Di Perikatan Nasional, pemimpin-pemimpinnya hanya ada ide-ide lapuk, bahkan hanya menggunakan isu-isu yang senang ditunggang semata-mata untuk meraih undi. Asik-asik menggunakan cara yang sama, yaitu guna isu perkauman agama bangsa. Dan paling teruk, tunggang sini sana. Pada sejak isu kecil-kecil mana sekalipun ditunggang, akhirnya salah di epi, salah Anwar. Tapi lain cara pula dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim menggunakan pendekatan aman makmur, bahkan menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana. Anwar Ibrahim tidak pernah menggunakan cara menggunakan agama, bangsa, keturunan maupun menunggang isu-isu picisan. Anwar Ibrahim menggunakan cara paling bijaksana untuk memancing perhatian, bahkan memenangi hati dan fikiran rakyat. Hari ini sekali lagi terbukti Anwar Ibrahim adalah negarawan yang memang sangat sesuai untuk negara Malaysia pada waktu ini, dengan cara memenangi hati dan fikiran rakyat dengan cara kaedah yang paling terbaik. Beberapa hari yang lepas, Anwar Ibrahim dianugerahi dengan anugerah sebagai seorang panglima ataupun anugerah besar daripada Kesatuan Silat Malaysia. Kenapa Perdana Menteri ke-10 dapat? Dan paling hebat ialah kenapa Anwar Ibrahim memilih Ayah Bos sebagai Panglima Garang Pendekar Madani. Saya ulas untuk anda semua hari ini. Diambil daripada Alif Jamil, page di Facebook. Pilihan PMX melantik Datuk Haji Abdul Ghani Abdul Haji Kasim yang dikenali sebagai Ayah Bos sebagai Panglima Garang Pendekar Madani bukan sekadar kerana persahabatan lama, tetapi kerana beliau seorang tokoh akar umbi yang mempunyai pengaruh besar hingga merentas sempadan negara jiran. Perjalanan hidup Ayah Bos tidaklah sama dengan Anwar Ibrahim, namun kedua-duanya pernah merasa hidup di jeriji besi. Seorang di Kamunting, seorang lagi di Sungai Buloh. Dari pengalaman getir itulah lahirnya daya tahan, keberanian dan jaringan pengaruh yang menjadikan mereka berdua lebih matang serta disegani. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Lalu penyakit itu berakar bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun Transfer Factor for Life ini mendidik, mengajar dan menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, maka akar penyakit yang bertumbuh dalam badan kita dihapuskan oleh imun badan kita sendiri. Lalu kita sembuh daripada semua jenis penyakit.
Coba dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon yang tertera. Produk ini lulus KKM halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Cepat dapatkannya. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk proses penyembuhan atau lepas bebas daripada masalah kesehatan Anda. Mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan lagi ulasan kali ini. Ayah Bos yang dahulunya dikenali sebagai Brother G, mungkin ada lagi nama-nama yang lainnya. Seusai keluar dari Kemunting, Ayah Bos mula memperluaskan wilayah pengaruhnya dari utara ke selatan, kemudian bersambung ke timur dan barat. Jaringan beliau semakin kukuh. Tambahan pula, beliau adalah orang lama dalam perguruan silat dan jaringan pertubuhan di bawah naungannya bersambung rapat dengan aliran silat lain. Ini menjadikan beliau sebagai kepala yang dihormati oleh ribuan anak muda Melayu di lapangan. Disinilah kebijaksanaan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim menggunakan pengaruh Ayah Bos untuk memperkuatkan sokongan anak-anak Melayu melalui jaringan persilatan dan NGO yang berada di bawah panjinya. Strategi ini membuktikan bahawa sokongan Melayu tidak semestinya dibina dengan retorik kaum atau agama, tetapi melalui rangkaian kepimpinan akar umbi yang benar-benar berpengaruh. Sebagai seorang pemimpin negara, Perdana Menteri ke-10 juga tidak akan lari daripada ancaman, baik dari mafia politik, kongsi gelap atau samseng upahan yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahannya. Rasionalnya, dengan kehadiran Ayah Bos sebagai teman rapat dan panglima lapangan, tiada siapa lagi yang berani mengancam Perdana Menteri ke-10. Beliau boleh mentadbir negara dengan lebih aman kerana ada perisai akar umbi yang setia menjaga. Perdana Menteri ke-10 memilih Ayah Bos kerana beliau bukan sekadar kawan, tetapi seorang tokoh yang berpengaruh dengan sejarah perjuangan, jaringan silat dan kekuatan akar yang mampu menggerakkan ribuan anak muda Melayu. Dengan Ayah Bos sebagai Panglima Garang, Kerajaan Madani memiliki bukan sahaja legitimasi politik, tetapi juga kekuatan lapangan yang sangat sukar dicabar. Inilah bijaknya seni politik Madani, seni politik Anwar. Rangkul kepala berpengaruh, gerakkan akar umbi, dan kukuhkan negara di bawah panji maruah bangsa. Bila satu kepala berdiri sebelah Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, kepala-kepala lain beserta badan dan ekor semua akan menyusul sama. Kita akan saksikan kebangkitan orang Melayu bersama Perdana Menteri ke-10 pada PRU nanti. Tahniah diucapkan kepada Datuk Haji Abdul Ghani bin Haji Kasim, Presiden Pertubuhan 5 Generasi Malaysia PLG Malaysia sebagai Panglima Garang Negara, dianugerahkan pada 16 September tahun 2023. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dipanggil seni kepimpinan, seni perjuangan politik yang tidak dimiliki oleh mana-mana pemimpin daripada pembangkang sehinggalah kerajaan. Itu sebabnya Anwar Ibrahim sangat ditakuti oleh Mahathir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.